Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam berita terkini Haji 2024 jejak ke Harmain, dan saya kini bersama dengan rakan-rakan media lain. Sebenarnya kami dalam sesi lawatan. Iki berada. Okey, terima kasih Iki pegang kamera. Sesi lawatan ke kilang Kiswah Kaabah. Dan ini satu pengalaman yang menarik. Tapi untuk 11 malam ni itu mungkin tidak dapat kami kongsikan kerana nak proses dan sebagainya. Kita letak gambar. Nanti kita letak gambar. Kita letak gambar di social media Awani dan sebagainya. Cuma satu perkara yang terkini yang nak disampaikan pada ketika ini, esok adalah persiapan kebanyakan jemaah untuk menuju ke Arafah menjelang hari wukuf pada hari Sabtu. Tapi dalam masa yang sama, Kerajaan Arab Saudi menerusi pelbagai medium dan juga pelbagai saluran maklumat memberikan peringatan bahawa cuaca akan bertambah panas dari hari ke hari. Tadi AK baru dapat SMS mengatakan bahawa cuaca akan mencapai sehingga 48 darjah Celsius dalam tempoh sehari dua ni. Ini adalah kemuncak sehingga hari wukuf nanti. Harapnya semuanya okey. Tapi dalam masa sama untuk jam ini perkongsian kami nak berkongsikan cerita rakan-rakan wartawan. Seorang rakan wartawan dan juga penerbit dari TV One Indonesia. Kita bercerita dengan bertemu beliau apakah cerita di sebalik jemputan haji untuk tahun ini, pengalaman mengikuti seluruh program dan sebagainya. Kita dengarkan kisah Ibu Ika Wahyuni ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam berita terkini Haji 2024, dan saya kini berada di Media Hub di luar Kota Mekah ini, di Mekah Chamber, dan di sini ditempatkan pelbagai booth, geruai dan juga tempat working place untuk para wartawan dari seluruh dunia untuk melakukan liputan haji tahun ini. Dan sudah pasti bersama dengan saya ialah rakan jiran tetangga kita, Ibu Ika Wahyuni, juga merupakan produser orang besarnya di TV One. Produser dan juga merupakan salah seorang daripada delegasi Indonesia yang juga dijemput sebagai Difir Rahman tahun ini. Pertamanya Ibu Ika, sebelum cerita mengenai kerja, apabila mendapat panggilan untuk dijemput insya-Allah menunaikan haji tahun ini, di mana ketika itu, apa perasaannya? Kalau perasaan pasti susah diungkapkan ya. Kalau perasaan itu kan bila terfikir terus mau nangis ya. Selalu mau nangis. Jadi kantor itu bilang berikan data, paspor, KTP ya, segala macam data, insya Allah didaftarkan. Gitu kan. Dia bilang, Masya Allah, tahun ini ada kesempatan. Sebenarnya aku dapat kesempatan beberapa tahun lalu, 2009 maybe ya, ketika Dubes Arab Saudi datang ke kantor. Dia bilang, oke, you sama Maya berangkat haji. Tetapi ternyata Allah berencana lain. Masa Covid, 2 tahun tak berangkat. Oke, tak apalah. Itu memang berarti gue bilang belum tanggalnya Allah mengundang. Tiba-tiba tahun ini mengundang. Alhamdulillah. Bersama bestie juga. Oh, my bestie. Oh. Maya. Okay, jadi kalau cerita bestie tu nanti kita akan interview kemudian selepas ini. Tapi Ibu Ika, bagaimana melakukan tugasan dalam masa sama juga, of course dalam setiap individu apabila mahu dijemput sebagai tetamu Allah, kita ada expectation, kita rasa mau beribadah dan sebagainya. Tetapi kesempatan itu tidak sama, berbeza antara satu sama lain. Yang ini malah mungkin beribadah, tapi dalam masa sama harus kerja. Macam mana? Bagaimana tu mentangkapi perkara sebegitu? Itu sudah sebagai bagian tanggung jawab tugas kita ya. Kita bekerja dapat hadiah bonus berhaji. It's big gift gitu untuk kita. Jadi ya bekerja berhaji, dua-duanya ibadah. Dihitung sama, ya kan? Benar. Gitu. Memang banyak yang bilang hajinya tidak terasa berhaji. Insya Allah nanti terasa bekerja. Di sini pun dapat pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa orang dapatkan, ya kan? Kita free naik ke Clock Tower, tak semua orang bisa. Ya, benar. Ya kan? Kita bisa ke sini, tak semua orang bisa. Ala-ala Ibu Ika dah menyebut mengenai undangan dan juga kesempatan yang kita semua dapat, alhamdulillah, kelompok media dapat di Clock Tower. How do you describe that moment? Amazing ya, amazing. Melihat Ka'bah dari atas, kecil tapi dekat, ya kan? Ka'bah itu luar biasa. Yang selama ini kita cuma untuk sholat pun melihat di sejadah, kan melihat. Ini kedua kali saya melihat Ka'bah, rasa tetap sama. Pengen kembali lagi setiap saat kembali. Jadi setiap di Ka'bah selalu berdoanya sama, Allah undang saya setiap saat. That's amazing.
Bagaimana sebenarnya berkongsi tak bersama suami? Saya difahamkan Ibu Ika menunaikan umrah bersama dengan suami dahulu. Sudah pasti ramai yang di kalangan kawan-kawan media dia kata alangkah indahnya bersama dengan pasangan, contohnya. Betul. Dan semalam bila menampak Kaabah daripada atas, apa dibilang bersama suaminya? Iya, sebelum berangkat saya bilang, ridho kah kamu saya berangkat lebih dulu berhaji? Insya Allah ridho. Dan itu amazing lah. Dan ada nangis. Nah, beribadah sama suami itu terasa jauh. Dan ada doa di situ untuk ya Allah panggil kami berdua kembali. Aku selalu nangis kalau cerita itu. Setelah haji selalu nangis. Tapi ya tidak mudah bagi seorang wanita untuk tunai haji tanpa suami. Jadi kenapa sentiasa sebab? Mungkin dapat diceritakan. Dan juga bagaimana sebenarnya the ultimate test dan juga cinta itu ialah dengan redha itu juga. Iya, harus jadi tapi kalau di Arab itu entah kenapa kadang terlupa dia tuh. Mau telepon, oh dia sudah tidur. Ya, sudah tidur pada waktu. Jadi baru aku telepon sekali kemarin. Selepas sampai seminggu. Nah, baru ingat jam 12 di Jakarta sudah jam 4 dia sudah bangun pasti subuh. Telepon dia bilang mau subuhan ya, dia tanya. Enggak lah, aku mau tidur. Oh masih jauh belum tidur. Baru aku telepon dia kemarin aja. Itu tapi suami udah biasa karena aku wartawan dari tahun 98, dari dia kenal saya udah wartawan. Jadi dia it's all about my job, never complain. Dan difahamkan juga Ibu Ika adalah antara individu yang terlibat dalam tim liputan haji juga satu ketika dahulu. Namanya pun Kabar Haji. Di Astro juga, kami di Astro Oasis dan juga Astro Awani juga ada Kabar Haji. Haji Izlan juga orang kuat Kabar Hajinya dulu. Tapi kalau di Indonesia itu bagaimana Kabar Hajinya itu? Sama lah, menginformasikan berita-berita haji terkini, terbaru, dan feature-feature menarik, humanity, ya kan. It's yang nonton selalu banyak. Dan di Indonesia itu saya selalu bertanya soalan ini. Di Malaysia kita hanya ada 31,600 jemaah yang diberikan kuota. Indonesia itu 241,000. Banyak, tapi waktu tunggu tetap panjang. Kalau Ibu Ika berapa waktu menunggunya? 20 tahun. 20 tahun? 25 tahun. Aku daftar udah 3 tahun lalu. Okey. Dan akan berangkat 20 tahun lagi. Ya masih lagi pendek kalau bandingkan dengan Malaysia, tapi ya. Tapi dalam masa sama bagaimana menguruskan 241,000 itu? Kalau di Indonesia, kami di Malaysia mungkin terarah dan melihat kepada ada tabung haji dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu bagaimana badan-badan pengelolanya? Hampir sama. Jadi mereka harus mendaftar dulu. Jadi ketika sudah menabung 25 juta, you have a seat. Okey. Yang tunggu 25 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, itu tergantung wilayah masing-masing. Semakin banyak di wilayah itu, misalnya sebut Jakarta, semakin banyak orang daftar di situ, semakin panjang you punya antrian. Okey. Maksudnya di Indonesia sendiri ada kota yang diberikan mengikut daerah provinsi? Iya. Paling tinggi provinsi daerah mana? Saya nggak ingat, mungkin Jakarta ya. Yang pendaftarnya banyak, karena banyak yang dari Jakarta. Kalau dari Papua ada, pokoknya semua provinsi ada. Ada pula yang sampai 34 tahun, cuman saya lupa ya, tidak ingat. 34. Beda-beda. Ada juga provinsi yang tidak ada kota yang besar kerana jumlah Muslimnya tidak begitu ramai. Bagaimana diuruskan semua itu? Tempoh hari kita sempat pergi ke lapangan terbang Jeddah melihat kepada laluan inisiatif laluan Mekah Road itu. Di Indonesia bagaimana dilaksanakan? Ada tiga airport yang dengan laluan seperti itu. Jadi sudah diatur semua, sudah seperti paspor imigrasinya kilat. Sampai sini langsung dapat. Ada 3 embarkasi aku lupa. Surabaya, Solo, dan Jakarta. Okey. Itu pakai Mekah Road. Okey, sebenarnya kalau anda melihat di belakang kami, ini adalah lawatan. Ini siapa kalau ada VIP yang dia, kerana di sini juga selain menempatkan pusat media, Minister Media, Menteri Medianya berkunjung, dan di belakang ini ialah booth untuk Saudi Data and AI Authority. Ini adalah perkara yang selalu kami katakan, bahawa di mana bagi penggunaan teknologi dan juga AI digunakan dengan sebaik mungkin dalam pengurusan haji. Di mana face recognition digunakan, ini Mekah Road juga sebahagian daripada AI inisiatif. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan immigration dan juga biometric ID dan sebagainya.
Bagaimana pengalaman itu, Bu? Kerana kalau di umrah itu mungkin sedikit beza, tapi kalau beberapa tempoh lepas. Tapi untuk haji tahun ni kita berpengalaman. Cuba ceritakan. Agak susah ya. It's hard to make it biometric. Di telefon sendiri, dihafal sendiri kan? Iya, jadi kita buat. Aku ngerti. Saya paham kenapa harus bikin biometrik sendiri ya. Karena kalau untuk langsung ke kedutaan, antrian bisa panjang, lama. Kita buat macam ini sendiri ada 4 kali percobaan kan. Hard. Itu bila lalu untuk VIP ni lalu, biasalah kan. Ya, tapi itu mempercepat ketika kita di immigration kan. Immigration dia paspor di Bandara Suta itu scan masuk. Semua dah scan selesai. Sampai Bandara King Abdul Aziz. Only one finger. Yeah. Only one, not four. No, only one. Immigration officer. Okay. Persisnya seperti kita pergi melancong travel seperti biasa. Tapi kalau di Indonesia itu bagaimana, Bu? 241,000 dengan teknologi baru ini bagaimana diadaptasi oleh ibu-ibu, bapa-bapa yang mungkin datang daripada daerah-daerah berbeza? Jadi ada namanya embarkasi. Jadi sebelum dia berangkat dikumpulkan di satu itu namanya pondok asrama haji. Nah di situ didata. Itu berapa hari sebelum itu? 1 hari. Okey, diuruskannya semua. Yes. Oh, jadi proses itu dibantu oleh lembaga dan sebagainya. Terbayang kan kalau ibu-ibu kita saya yang masih muda payah gitu. Jadi memang ada pegawainya yang menunggu di situ. Dan bagaimana penerimaan mereka kalau berdasarkan laporan ibu di Indonesia? Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi satu lagi perkara, kalau dilihat kita insya-Allah menuju ke hari wukuf dalam beberapa hari lagi. Teruja, tapi persiapan dan juga persediaan Ibu Ika sendiri bagaimana? Harus siap. Insya Allah harus siap. Banyak zikir, banyak doa sunnah. Harus siap. Karena Arafah itu tempat yang paling spesial. Haji is Arafah. Kalau kau tidak berada di Arafah, you not haji. Di Arafah itu kau bisa minta apa aja. Minta ampun, minta hajat, everything insya Allah Allah berikan yang kau butuhkan. Dan harapnya that's our me time di sana. Dan buat liputannya juga bagaimana? Editornya minta tak story-nya di Arafah? Sudah nampak jadwal. Jam segini siaran. Aku sama Maya. Okey, jam 9 siaran, jam 12 siaran, jam 2 siaran. Oh, siaran terus. Tapi itu juga persiapan yang dilakukan. Kerana kata Ibu Ika tadi, ialah 2 ibadah yang berjalan dalam waktu yang sama. Ibu Ika, mungkin pandangan dan juga secara keseluruhan melakukan liputan haji tahun ini, alhamdulillah dijemput dan juga melihat kepada program-program yang diatur. Benar yang pergi ke Clock Tower sekarang paling menyentuh hati. Tapi kalau melihat kepada hub, media hub dan sebagainya ini, bagaimana persepsi dan juga mungkin bagaimana melihat kepada liputan ini, mungkin sesuatu yang menarik untuk wartawan juga. Menarik. Banyak sisi lain yang bisa kita liput ya. Banyak yang di sini pun mereka memperlihatkan booth mereka sangat menarik. Cuma mungkin kurang memberi informasinya, kurang spesifik atau lebih jelas. Tapi mungkin itu bisa menarik. Kita bisa lihat mereka pamerkan robot. Ya. Ada drone-nya besar. Dia really serius sebagai teknologi kan? Yes, teknologi. Ada tempat yang buat penyuling air itu tuh. Air, aku dicerita itu air laut menjadi air. Oh, saya tak jumpa lagi tu. Nah, yang kita minum, air yang kita minum itu. Okey. Perusahaan apa sih water apa tuh? Okey, kita pergi sana. Iya. Ada di MLO tell me itu air laut disuling jadi air bersih, Akhirnya Ibu Ika, bagaimana ini adalah kenangan yang walaupun kita belum habis lagi, tapi sudah pasti selepas seminggu. Saya sebenarnya kenal Ibu Ika ni perjumpaannya menarik sekali. Kerana kami pagi tu dah nak pergi ke satu program, Ibu Ika turun, kita kata, oh dari Indonesia je, dari Indonesia. Lantas kata, aku ini tawaf di tingkat yang ketiga. Aku ini kakinya tak bisa jalan. Jadi itu kekenalan kami. Jadi bagaimana merangkumkan, mencipta memori ini dan juga bagaimana mengenang ini adalah sesuatu yang istimewa insya-Allah sepanjang hidup. Insya-Allah selalu istimewa. Ke Tanah Suci selalu istimewa. Jadi akan selalu menjadi doa, ya Allah, undang kami, undang saya, undang semua orang ke Tanah Suci. Itu selalu istimewa. Ceritanya selalu ada. Setiap orang punya cerita kenapa dia bisa berangkat, kenapa dia selalu ada cerita.
InsyaAllah saya doakan, kita doakan dia kita dapat kembali walaupun kita belum balik lagi. Tapi harapnya dapat menyelesaikan bersama-sama umrah ini dan mabrur hajinya. Amin. InsyaAllah nanti dijemput bersama dengan suaminya pula nanti. Amin. Doa yang sama buat kamu bersama. Ya, terima kasih Wika. Doa yang baik juga untuk semua, doa yang baik juga kepada anda semua. Terima kasih Wika kerana sudi berkongsi cerita. Rakan wartawan, rakan penerbit dari Indonesia. Kita akan dapatkan juga lagi wartawan-wartawan dan juga cerita-cerita menarik mengenai haji tahun ini. Okey, sekarang ni memang tengah hari, memang berdenting panasnya, tapi alhamdulillah masih lagi ada angin dan sebagainya. Kita nak berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamzan Johari. Saya Zulfitri Yusof. Tadi kami tak naik bas. Okey. Tadi kami berjalan untuk naik bas dan sekarang ni sudah ada dalam bas. Merakamkan ini adalah dari Mekah Mukarramah. Dan kita nak cerita pasal mod pengangkutan ni, kerana sudah pasti bas ni pengangkutan utamalah untuk bawa jemaah dari satu tempat ke satu tempat. Semua 1.5 juta kan. Yes. Tapi kita dah ada, Kerajaan Arab Saudi sudah memperkenalkan innovation baru, iaitu taksi terbang. Ya ke? Taksi memang tu boleh terbang. Dia dah test. Tapi tak tahu ni dia ada, ni baru testing dan kegunaan dia adalah disasarkan untuk menghantar barang-barang kecemasan seperti ubat dan sebagainya. Tapi cuma projek yang sama juga saya kira dilakukan juga untuk Sukan Olimpik di Paris akan datang. Cuma hanya di Arab Saudi mereka sedang meletakkan itu sebagai satu ada regulasi mereka. Jadi ianya selamat untuk digunakan dan juga di-endorse oleh kerajaan dan juga Kementerian Pengangkutan juga. Kita ikuti cerita ni. Menteri Pengangkutan dan Perkhidmatan Logistik Saudi, Salih bin Nasir Al-Jasir berkata, taksi terbang itu adalah yang pertama di dunia yang dilesenkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam. Pada hari Rabu, Al-Jasir menyaksikan pelepasan kenderaan automasi itu semasa acara pelancaran yang turut dihadiri oleh Abdul Aziz Al-Duwalij, Presiden Pihak Berkuasa Am Penerbangan Awam GACA, Rumahiya Al-Rumai, Timbalan Menteri Pengangkutan dan Perkhidmatan Logistik serta beberapa wakil entiti berkaitan. Menteri itu berkata pelancaran taksi udara itu adalah sebahagian daripada usaha mengaplikasikan teknologi pengangkutan masa depan yang terkini dan mengguna pakai model pengangkutan inovatif yang mesra alam dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan. Selaras dengan objektif strategi pengangkutan dan logistik kebangsaan Arab Saudi yang mahu memodernkan sektor pengangkutan melalui pelancaran teknologi taksi udara, kereta elektrik dan kereta api hidrogen. Al-Jasir berkata kementerian sedang berusaha untuk meningkatkan mobiliti pintar dan membangunkan perundangan, undang-undang dan sistem yang membolehkan penggunaan teknologi moden. Ia juga bertujuan untuk menyediakan persekitaran eksperimen untuk memudahkan pengembangan teknologi pengangkutan pada masa hadapan. Al-Duwalij dari GACA berkata taksi terbang itu adalah satu inisiatif paling penting dalam pelan hala tuju mobiliti udara termaju yang bertujuan untuk mengurangkan masa perjalanan penumpang dalam kawasan sesak, terutama semasa kecemasan, memudahkan pengangkutan barangan dan bekalan perubatan serta pengawasan lengkap dan tugas pemeriksaan yang lebih cepat. Taksi udara adalah antara 32 teknologi moden yang diguna pakai untuk melayani jemaah haji untuk tahun 2024. Okey, seterusnya kita dah cakap mengenai wukuf. Kerana kalau dilihat pada hari ini, Zul cakap bahasa apa? Zul mahir bahasa apa? Saya cuma mahir bahasa Melayu je, saya tak percaya ada 5 bahasa. Tapi ini satu perkara yang tapi tak cukup 5 bahasa. Ya, tapi akhirnya ialah haji mengenai inklusiviti dan juga haji mengenai kepelbagaian dan juga tidak semua memahami bahasa Arab contohnya. Justru khutbah wukuf untuk tahun ini Kerajaan Arab Saudi menerusi pengerusi Hal-Ehwal Agama Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi memaparkan bahawa khutbah wukuf tahun ini boleh diterjemahkan dalam 50 bahasa. 50 bahasa. Jadi kita sama-sama menantikan bahasa Melayunya tu bunyi macam mana. Siapakah yang akan buat translation itu? Itu nantilah kami akan laporkan apabila hari kejadian nanti. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu laporan ini. Projek penterjemahan khutbah Arafah ini dimulakan pada tahun 2018. Ketika itu, hanya 5 bahasa yang ditawarkan. Lonjakan daripada 5 kepada 50 bahasa penterjemahan ini mencerminkan kesungguhan Kerajaan Arab Saudi untuk menyebarkan mesej kesederhanaan dan nilai Islam secara global.
Pada had lalu, Majlis Pengerusi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjangkakan lebih 1 bilion pendengar dan penonton akan mengikuti khutbah Arafah tahun ini. Ia merupakan peluang terbaik untuk memupuk pemahaman mengenai Islam dan mempromosikan mesej keamanan menerusi mesej khutbah Arafah. Hari Arafah atau turut disebut sebagai Hari Wukuf merupakan kemuncak ibadah haji buat umat Islam yang menunaikannya. Okey, dan tahun ini Malaysia, jemaah Malaysia berapa? 31,600 orang jemaah. Dan ini merupakan satu, orang kata, angka yang selalunya lebih kurang lah, ada 30,000 kan. Cuma menjelang Hari Wukuf penting untuk semua orang jemaah berada di Padang Arafah kerana haji itulah wukuf itulah haji. Dan bagaimanapun mereka yang sakit dan tidak berkemampuan dan sebagainya. Dan difahamkan tabung haji ada inisiatif tersendiri. Kita saksikan laporan yang dilakukan oleh Dr. Aznariah Abdullah ini. Baik, untuk perkembangan jam ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai operasi Masyair, di mana di belakang saya ini kalau boleh dilihat adalah peta lokasi operasi Masyair nanti. Kita ada Arafah, ada Mina dan juga Muzdalifah, di mana lokasi ini akan dikunjungi semasa operasi Masyair ini. Dan apa yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar, bahawa ada satu inisiatif yang dibuat oleh tabung haji bagi memastikan pesakit yang tidak berapa sihat dan sebagainya yang dikenali sebagai peneman, dan kita ikuti apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Naim Mokhtar. Seramai 50 orang jemaah haji yang terpilih. Mereka-mereka ini yang terpilih berdasarkan proses kaunseling yang dijalankan, perubatan, doktor-doktor pakar yang akan interview mereka ini, dan 50 orang pesakit di kalangan jemaah haji ini akan ditemani oleh seorang petugas haji, sewan-tuan punya bantuan. Sebab tu kita sebut sebagai peneman. So ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh tabung haji oleh petugas-petugas perubatan kita, bersama-sama dengan petugas-petugas kebajikan. Baik, kalau sebelum ini kami ada melaporkan mengenai safari wukuf, di mana safari wukuf ini sebenarnya adalah untuk pesakit yang terlantar atau tidak berdaya, yang diusahakan juga oleh tabung haji memastikan pesakit ini boleh berwukuf pada hari Arafah nanti. Dan apa yang tabung haji lakukan ialah pada masa ini yang kami boleh kongsikan ialah tabung haji sedang meneliti ataupun menyenaraikan beberapa pesakit yang akan menyertai safari wukuf ini. Ini satu proses, ini adalah satu proses yang berterusan yang akan dinilai oleh tabung haji. Jadi dia tidak ada spesifik tempoh untuk nak menentukan sama adakah ada sehari sebelum ataupun pada hari wukuf tersebut. So jadi pihak tabung haji akan menilai keadaan fizikal jemaah tu dan akan menentukan sama ada dia layak untuk dimasukkan dalam program safari wukuf. Baik, sekian dulu daripada saya, Aznariah Abdullah dan Linda Salim dari Makkah Al-Mukarramah. Dan kita ni di Makkah Al-Mukarramah, ya, dan merupakan tanah suci, tanah penuh barakah, dan banyak ketikanya kita ada pelbagai cerita mengenai jemaah, cerita mengenai inspirasi, cerita juga mengenai hidup dan juga cerita mengenai akhirat. Dan ini kisah yang saya rasa cukup mencuri perhatian ataupun sangat menonton jiwa apabila kisah kematian rakyat Malaysia yang kelima ini. Kisah di sebaliknya ialah suami Allahyarham sebenarnya juga menunaikan haji pada tahun ini, dan antara lain apabila Allahyarham koma beberapa minggu lepas, suaminya pergi ke Masjidil Haram di depan Kaabah untuk mendoakan yang terbaik untuk isteri, dan pengakhiran yang terbaik itu adalah kematian isterinya di tanah suci Mekah. Kita saksikan cerita ini. Muhammad Azmil Reda,
pengakhiran terbaik sebagaimana didoakannya di hadapan Kaabah ialah kematian isterinya Zuraidah. Bila doktor kata bacaan BP makin rendah, tekanan makin rendah, kadang merosot tu, saya dah mula reda lah. Tapi saya buat usaha terakhir, saya akui. Pada saat akhir, saya nak terima kasih juga lah pada Dr. Yusof dan Dr. Azharin tu. Dia kata arwah isteri akan pergi bila-bila masa lah. Hari terakhir tu saya ingat, saya pergi seorang diri naik teksi. Saya ada dekat 2 jam sebelum 30 minit arwah pergilah. Kemudian saya sempat pergi depan Kaabah tu buat tawaf dan doa betul-betul lah. Semoga pengakhiran yang baik untuk rumah. Dan selesai je 7 tawaf tu, saya dapat panggilan depan Kaabah tu yang sedih tu. Bila maklumkan dalam panggilan Tuan Haji Azmin minta bersabar, orang rumah dah pergi pada jam 8.15 malam waktu Arab. 8.15 malam waktu Arab maknanya satu suku waktu Malaysia lah. Zuraidah mengembuskan nafas terakhir di Hospital King Abdul Aziz di Mekah pada 10 Jun lepas, dengan punca kematiannya pula disebabkan pendarahan pada otak di sebelah kanan. Allahyarham, 37 tahun, ibu kepada seorang anak, disemadikan pada pagi Selasa di tanah perkuburan syuhada Al-Haram di Mekah. Sementara itu, Muhammad Azmi memberitahu, walaupun masih bersedih, dia kini perlu fokus kepada ibadah haji menjelang wukuf 9 Zulhijjah nanti. Pada masa sama, dia bersyukur urusan badal haji untuk Allahyarham sudah diuruskan bersama Lembaga Tabung Haji TH. Saya ni memang sejak kejadian tu banyak termenung dan senyap sebenarnya. Cumanya ada dalam sehari dua ni saya rasa saya kena fokus baiklah untuk refer balik dengan doa yang saya nak baca di Arafah tu apa semua. Memang saya kena fokus balik lah. Saya kena fokus balik. Perkara tu walaupun berat dan susah, bukan mudah, tapi untuk diri saya kena selesaikan dulu. Sebab tadi pun alhamdulillah bila isi borang badal haji isteri tu saya rasa lega sebab amanah saya sebagai suami untuk badal haji arwah isteri tu dah diselesaikan tadi. Itu alhamdulillah saya rasa buat terbaik. Ditanya bagaimana dia mengenang Zuraidah, Muhammad Azmin mahu mengingati isterinya yang dikahwini selama 12 tahun sebagai orang yang baik, ikhlas dan taat. Dan waktu malam ni saya perasan orang rumah saya ni dia seorang ikhlas. Dia ajar mengaji online, dia ajar mengaji. Kadang dah sampai lewat malam tu macam kami, saya dan anak mungkin dah mula tidur kan, esok nak bekerja kan pagi kan. Tapi isteri saya masih ajar mengaji lagi. Ke atas perkara-perkara baik untuk buat. Dia seorang yang taat lah saya aku. Zuraidah, seorang guru kafar di Ampang, Selangor, ialah jemaah haji Malaysia kelima yang meninggal dunia di Mekah. Sebelum ini, 4 jemaah yang meninggal dunia ialah masing-masing 3 lelaki dan seorang wanita. Baiklah, sekian berita terkini haji sejak Al-Haramain untuk jam ini. Kita biasa bersiaran berapa kali? 3 kali sehari. 11 pagi, 5 petang, 11 malam, dan minta maaf kami bersiaran di mana-mana tempat, termasuk juga dalam bas. Dah berapa hari dah dalam bas. Maklumlah jemaah kan, sambil bekerja pula tu. Kerana dalam masa sama kami juga mengikuti program yang disusun oleh Kementerian Media Arab Saudi. Dan kami sangat menghargai respon anda yang anda tinggalkan di semua social platform. Yusra Wani, terima kasih banyak. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.